Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Datuk Wadi Wadi Kuatang Imam Datuk Buat. Saya nama Haji Ali, penduduk Padang Riau. Tapi saya duduk di Dayak dah. Saya nak tanya satu. Si mati ada meninggalkan hutang dan ada meninggalkan harta, tetapi waris enggan dibayar. Sekian, terima kasih. Bismillah. Si mati ada meninggalkan harta. Terima kasih kepada Tuan Haji Ali atas soalan tadi. Si mati ada meninggalkan harta, namun waris enggan membayar. Maknanya harta tu dia ada hutang. Si mati ada hutang. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia hutang ni benda besar, bukan benda kecil. Hutang ni dalam satu hadis Nabi SAW, ketika mana ada satu jenazah sampai kepada Nabi untuk disalatkan, maka Nabi tanya, alahu dainun, adakah pada lelaki ini hutang? Maka sahabat beritahu, keluarga ada beritahu ada. Maka Nabi SAW kata kepada para sahabat, sallu alaihi, salatlah ke atas dia. Nabi tak salat ke atas dia. Nabi tak mau salat ke atas dia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahawasanya hutang itu bukan benda yang kecil, sebab amalan perbuatan manusia dalam hadis yang lain akan tergantung di akhirat kelak. Melainkan sekiranya orang yang mati tadi ni dia dah berniat ikhlas kepada Allah Subhanahu, dia dah usaha nak bayar hutang, memang ada usaha, tapi dengan kehendak Allah dia meninggal dunia sebelum dia sempat selesai melangsaikan hutang-hutang dia, tapi dia dah usaha nak bayar. Orang yang macam ni, kata Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala akan menyempurnakan hutang-hutang dia. Tak ada masalah, jangan bimbang. Tuan-tuan, bagi faham, kita tak ada kelentong Tuhan. Kukuk dia kata dah, aku mana niat nak bayar pun, aku mana, tapi tak bayar. Kelentong Tuhan tak boleh, itu conform. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui tentangnya. Allah tahu hati-hati manusia, sekiranya dia benar-benar memang dia nak bayar pun, tapi kematian mendahuluinya, maka dia tak sempat. Allah akan tunaikan hutang tersebut bagi pihaknya. Sebab apa? Sebab berdalilkan hadis Nabi SAW tentang humum manusia ni. Humum ni maknanya kesungguhan, keinginan nak buat sesuatu tapi tak tercapai. Ada hadis tentang orang yang dia niat nak buat baik, dia dapat pahala atau tak dapat pahala? Niat nak buat baik ni, tuan-tuan dan puan sekalian, dia dapat pahala. Dan kemudian dia buat perkara tersebut, dia dapat pahala. Dan dia niat baik tapi dia tak mampu buat perkara tersebut, dapat pahala ke tak? Dia dapat pahala. Demikian juga orang yang berniat jahat tapi dia tak sempat buat perkara tersebut, tuan-tuan dan puan sekalian, dia meninggalkan perkara tersebut setelah niat dia niat jahat saja, dia tak dapat dosa lagi. Tapi sekiranya dia niat kemudian dia tak sempat buat ataupun dia tak buat perkara tersebut, maka dia dapat pahala. Tapi orang kadang-kadang orang salah faham hadis ni. Orang kata tak apa, aku niat jahat, aku niat saja, tapi dia tidak ada tindakan. Contoh, dia boleh ilmu ni, dia kira tak apalah, aku niat nak sembahyang malam, tapi tak ada kesungguhan nak bangkit, tak kunci jam, tak suruh orang gerak. Lepas tu dia pula memang jenis tidak mampu. Memang kalau dia jenis pukul 3 tersedak, tu cerita lain. Ini memang jenis tidur memang tak sedapnya, tapi saya saja aku niat nak bangkit sembahyang malam, dapat pahala. Tak, Tuhan tahu bahawasanya kalian sedang membohongi diri kalian sendiri. Lagu tu tuan-tuan, dia tak dapat pahala. Lepas tu dia berkata, tu ustaz hadis tu kata, siapa niat buat baik dapat pahala. Tuan-tuan, dalam hadis yang lain kita kena baca hadis lain tentang lelaki yang mana Nabi sebut al-qatilu wal maqtul finnar, pembunuh dan yang dibunuh kedua-duanya masuk neraka.
Sahabat Nabi tanya, yang membunuh tu masuk neraka memang kami faham. Fama balal maqtul, bagaimana pula orang yang dibunuh dan terbunuh? Takkan dia masuk neraka juga? Nabi kata ya masuk neraka. Pasal apa? Sebab dia pun berusaha untuk membunuh orang yang bunuh dia tu, tapi dia tak pandai silat. Dia kena karate awal, kena tikam, mati. Tapi dia niat nak bunuh tak kawan nak bunuh dia tu, dia niat dan berusaha untuk bunuh. Macam tu juga orang nak buat jahat. Dia start kereta nak pergi tikam tu. Niat nak pergi tikam ni, start kereta apa semua kono tuan-tuan dan sekalian, tayar pancit. Lepas tu dia dengar ustaz ceramah, cantik dah aku dapat pahala pasal tak dampi. Tuan-tuan, dia dah dapat dosa sebab dia telah berusaha, namun ketentuan Allah telah mendahuluinya. Tayar kereta dia pancit, dia dah dapat dosa. Jadi itu realitinya bagi kita faham. Jadi macam orang yang mati tadi ni, kalau sekiranya tuan yang mati tu dia telah berniat untuk nak bayar, Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelesaikan untuknya. Tapi kita tak tahu niat dia. Kita tahukan niat dia macam mana? Kita tak tahu. Mudah-mudahan dia berniat sedemikian rupa. Tanggungjawab waris dan ahli keluarganya. Tuan-tuan, berdosa besar. Waris dan ahli keluarga yang mana dia ada harta, tapi harta tersebut tak digunakan untuk membayar hutang si mati. Kena ingat, bila si mati saja, antara benda apa yang perlu kita buat setelah dikapankan, setelah dikebumikan? Benda apa yang perlu kita buat? Tuan-tuan dan puan sekalian, nombor satu yang perlu kita buat, ini ambil maklumat. Sekiranya ada orang hutang dia, kita kena kutip hutang-hutang tersebut. Kutip, himpunkan. Dalam erti kata himpunkan semua harta benda dia. Kalau orang ada hutang dia, ambil pergi kutip balik. Kemudian kalau dia ada hutang orang, selesaikan hutang-hutang orang setelah dikumpulkan harta benda dia. Kemudian setelah diselesaikan hutang-hutang orang, hutang dia dengan Allah, yang tu nombor satu. Tapi haji lagi katakan, ataupun ada sangkut paut tentang nazar, ada sangkut paut tentang zakat yang belum ditunaikan dan belum dibayar, yang tu kena selesaikan. Habis yang tu pak tu, habis yang selesai semua benda ni tuan-tuan dan sekalian, baru pi kepada apa? Wasiat. Apa wasiat dia? Kalau dia wasiat harta dia bagi kepada anak yatim, sebahagiannya dia kena ada 1/3 daripada harta dia. Dan dalam Islam 1/3 saja yang berhak diwasiat, supaya tak menzalimi pewaris. Kadang-kadang pak ni dia geram kat anak dia, aku wasiat semua harta benda aku. Salah perbuatan tersebut. Dia tak boleh menzalimi pewaris dia. Pewaris tetap berhak dalam Islam menerima harta tersebut, melainkan pewaris merancang pembunuhan ayah dia, orang yang mewariskan harta tersebut kepada dia. Yang tu kena faham. Anak dia rancang bunuh pak dia ke apa, nak ambil harta pak dia dan sebagainya, anak tersebut tidak berhak untuk mendapat sesen pun daripada harta si mati. Tak berhak. Okey, jadi wasiat, setelah selesai wasiat, pi kepada warathah, waris. Okey. Jadi harta dia apa? Nak dibahagikan faraid mengikut cara dan sistem Islam. Orang kita masalah dia bila meninggal, jangan cakap bab harta tanah tengah merah. Lah. Dia kan kira tanah merah tak merah ni tuan-tuan. Balik-balik itu lepas kubur, lepas ambil surat polis ke apa ke dan sebagainya, selesai benda-benda tu terus bincang berkenaan dengan urusan harta. Tak boleh tangguh. Tak tahu lagi besok siapa mati pula. Tak tahu lusa siapa mati pula, tak tahu. Kena cepat. Bukan fikir soal harta, fikir soal tanggungjawab kita. Tu kalau sekiranya si mati ada hutang tak selesai lagi, kita nak tangguh macam apa? Kena selesai cepat. Amalan dia tergantung dari dibicarakan daripada dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, takkan nak biarkan dia. Kita kena fikir. Ini peranan anak-anak dan ahli keluarga yang soleh, yang faham. Jadi jangan buat main tentang hal ini. Kita duk cakap di bibir kita sayang mak, sayang ayah meninggal, tapi tak fikir tentang keadaan mereka yang sebenar. Mereka bukan dalam kubur tu mereka duk fikir teringat anak aku hari raya. Tak ada. Mereka fikir tuan-tuan, amalan mereka yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang mereka fikir.
amalan yang aku amalkan ni nak ke syurga atau nak ke neraka. Sebab apa? Sebab amal dia sendiri akan datang kepada dia. Dalam hadis yang panjang lebar tentang barzakh, tentang alam barzakh. Hak ni kena baca. Saya dah buat satu kajian kitab tentang alam barzakh, ad-darul akhirah. Hari akhir alam barzakh, barzakh saja. Maknanya selepas mati itu apa yang berlaku kepada kita sebelum nak sampai kepada hari kiamat. Dalam kubur atau apa yang berlaku kepada kita. Antaranya amalan kita akan mai kat kita. Orang yang baik, amalan dia akan mai dalam bentuk rupa yang baik, yang indah, yang cantik. Orang yang tak baik, orang yang jahat, pelaku maksiat, amalan dia akan datang kepada dia dalam bentuk dan rupa yang sangat huduh, busuk, lebih busuk daripada bangkai, sebusuk-busuknya. Itu yang sedang dihadapi di alam kubur. Dia bukan ada pesoh ke kaya tak kaya, balik rumah tak balik rumah, tak ada. Cerita ni, cerita mengarut ya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itu kena diteliti. Wallahu a'lam. Masya.